Orang ramai dinasihat agar bertindak rasional selain tidak membesar-besarkan isu berhubung seorang guru mendera serta memukul pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan SK Sungai Bain, Tinjar Barat. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah berkata, ini memandangkan kes tersebut masih lagi dalam siasatan pihak polis. I think we wait for the police investigation to complete. Jelasnya lagi, guru itu akan ditempatkan di Pejabat Pelajaran Daerah Baram untuk sementara waktu sehingga siasatan selesai selaras dengan prosedur operasi standard Jabatan Pendidikan. Datuk Fatimah memberitahu demikian pada sidang media selepas mewakili Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem ke persidangan pengurusan pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak PPSMS ke-50 tahun 2015 di Kuching. Dalam kejadian Jumaat lepas, seorang murid lelaki tahun 6 telah dimasukkan ke Hospital Miri akibat sesak nafas dan hampir pengsan selepas dipercayai ditendang, ditampal serta dipukul oleh guru kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Selari dengan kepesatan pembangunan teknologi masa kini, masyarakat moden juga perlu bijak menggunakan kemudahan tersebut, terutamanya membabitkan pengurusan maklumat. Ini memandangkan setiap maklumat yang disebar menerusi alam maya mampu memberi impak besar kepada masyarakat sesebuah negara. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, dengan adanya perkembangan pesat dalam teknologi komunikasi masa kini, orang ramai dapat berhubung dan berkongsi maklumat secara cepat. Namun peluang tersebut juga digunakan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan sentimen-sentimen negatif yang dapat mengancam keharmonian serta keselamatan sesebuah negara. Sehubungan dengan itu, masyarakat khususnya golongan muda perlu memahami kepentingan pengurusan maklumat secara beretika dan tidak membiarkan teknologi tersebut mempengaruhi pemikiran serta sikap mereka. Datuk Seri Fadilah berucap semasa perasmian Majlis Ulang Tahun ke-40 Persatuan Kelancai Sarawak yang berlangsung di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau mahu rakyat supaya memberi sokongan terhadap usaha-usaha sistem pendidikan negara dalam memastikan setiap lapisan masyarakat mendapat peluang pendidikan dan seterusnya mewujud persekitaran pendidikan yang seimbang. Pada majlis tersebut, beliau turut mengumum peruntukan berjumlah RM20,000 kepada Persatuan Kelancai Cawangan Kuching bagi membantu persatuan tersebut melaksana aktiviti-aktiviti mereka. Jabatan Kerja Raya sedang membuat siasatan untuk menapasti punca kejadian tangki air yang runtuh di Kampung Penipah, Pulau Bruit di daerah Daro pada bulan lepas. Tidak mahu menunding jari kepada mana-mana pihak, Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Norah Tun Abdul Rahman memberitahu pihaknya masih menunggu laporan siasatan penuh siap bagi mengetahui punca sebenar tangki air itu runtuh. Jelasnya, pihak Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW mengesyor agar tangki yang mampu menampung 1.6 juta liter padu air itu dibaik pulih sepenuhnya sebelum bekalan air dapat disalur terus dari Sarike ke pulau berkenaan. JKR juga telah menyalurkan air secara terus-menerus daripada Sarike pergi ke Tanjung Manis dan tengah dibuat testing lah daripada kampung ke kampung. Oleh itu, beliau berharap tangki tersebut dapat dibaik pulih secepat mungkin. Perkara tersebut jelas beliau turut mendapat perhatian Timbalan Menteri KKLW, Datuk Alexander Nantalinggi yang turun melawat lokasi kejadian baru-baru ini. Datuk Norah ditemui pemberita RTM selepas menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri yang diadakan di Dewan SJK Abang Ali Bintangor. Bulan lepas, penduduk di Kampung Penipah Pulau Bruit dikejutkan oleh kejadian tangki air yang runtuh ketika proses percubaan untuk mengisi air ke dalam tangki sedang dijalankan. Tangki ini dianggap sebagai penyelesaian untuk kemudahan bekalan air bagi lebih 5,000 penduduk di Kampung Penipah, Tekajong dan Bruit. Pelaksanaan program agropolitan Gunung Sadok tidak akan menjejas usaha pelestarian alam sekitar di kawasan tersebut. Malah langkah untuk mewata kawasan kaki Bukit Sadok sebagai rizab alam semula jadi telah pun dimulakan oleh pihak berwajib dan mendapat maklum balas yang memberangsangkan daripada semua pihak. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Afred Jabu berpendapat usaha membangunkan sosioekonomi penduduk luar bandar melalui aktiviti pertanian tetap menjadi keutamaan.
Bagaimanapun, ia sentiasa mengambil kira aspek penjagaan alam sekitar kerana Bukit Sadok mempunyai nilai sejarah kepahlawanan Panglima Rentap serta kaya dengan kepelbagaian biodiversiti memandangkan ia turut menjadi habitat bunga Rafflesia. Ke arah itu, katanya seluas 185 hektar kawasan di sekitar Bukit Sadok bakal diwarta sebagai rizab alam semula jadi bagi mengembangkan potensi pelancongannya. Dan daripada sini ada rumah panjang berdekatan jadi homestay. Kalau turun dari rumah panjang perdu pergi hulu Sungai Sepak dalam 1,5 jam. Menghilir Sungai Sepak sepanjang hari. White water rafting menerusi batang sungai air jernih. This will have a very good 3-day medium difficulty package for tourists. Tan Sri Jabu ditemui pemberita pada ekspedisi Bukit Sadok di Betong. Ekspedisi disertai kira-kira 300 peserta terdiri daripada pelatih Institut Pendidikan Guru Rajang, ketua-ketua jabatan dan masyarakat sekitar. Penerima pingat George Cross daripada kerajaan Britain, awang anak raweng turut diterbangkan oleh pihak penganjur ke Bukit Sadok khusus untuk menyertai ekspedisi kali ini. Tino nak ya. Bahasa ketiban sikit orang berani. Sikit dia paju maka lebannya kita cuma nemu ya orangnya kira mau nolong nemu nyukung kita leban orangnya sikit tolongan tu nganya dia kita nak nyukung ya mancang ya ngok kita mah kita bala kita ke ditu mancang. Turut sama dijemput pada ekspedisi kali ini Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia, Major General Datuk Stephen Mundau dan penerima pingat gagah berani Major Besara Michael Riemann. Kebajikan Keluarga Mangsa Panahan Peti Allahyarham Mun Jumaat, seorang pegawai bomba di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuching yang meninggal dunia ketika sedang menjaring ikan di pantai Kampung Buntal pada Sabtu lalu, terus terbela apabila menerima sumbangan daripada Persatuan Kebajikan Petrajaya di Kuching. Sumbangan disampaikan oleh pengerusinya Datin Amal Jumain Tuan Kubujang kepada Balu Allahyarham Ismawati Bohri di kediaman mereka di Kampung Buntal, Kuching. Datin Amal Jumain memberitahu bahawa sebaik sahaja mengetahui berita berkenaan, pihaknya terus mengadakan kunjungan dan menghulur bantuan kepada keluarga tersebut. Beliau berharap sumbangan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban keluarga. Allahyarham Mun Jumaat 48 tahun meninggalkan seorang balu serta 2 orang anak, lelaki dan perempuan yang masing-masing berumur 7 dan 2 tahun. Jenazah Allahyarham telah selamat dikebumi semalam di tanah perkuburan Islam Kampung Buntal. Orang ramai terutama di Bandar Lunduk dan sekitarnya dijemput menghadiri majlis rumah terbuka Aidilfitri Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satim dan isteri Datin Patinggi Datuk Jamilah Haji Anu bertempat di Dewan Masyarakat Lunduk pada pukul 7 malam ini. Jabatan Penerangan Sarawak dalam kenyataan semalam berkata selain dihidang dengan juadah Hari Raya, hadirin juga akan dihibur dengan persembahan nyanyian oleh beberapa artis tanah air termasuk Dayang Nur Faizah, Azizul Hamis dan Salwa Abdul Rahman. Lunduk yang terletak kira-kira 90 km dari Bandaraya Kuching dengan kepadatan penduduk sekitar 30,000 orang berada dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu yang diwakili oleh Tan Sri Adenan.